Kita tetap dengan pendirian kita bahawa masjid itu tidak boleh ditutup, dan memang pemerintah menanggung dosa apabila menutup masjid walaupun dalam keadaan wabak. Bagi kita nas yang membincangkan tentang solat Jumaat dan juga saf itu merupakan nas yang cukup jelas, nas yang qat'i, bahawa masjid itu tetap wajib dibuka. Umat Islam yang mana sihat boleh bersolat di masjid, dan yang sakit itu tidak pergi ke masjid. Tetapi umat Islam tidak boleh dihalang daripada untuk menunaikan solat Jumaat. Apa yang berlaku sekarang adalah apabila pemerintah menutup masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton IB Live Hizbut-Tahrir Malaysia. Di sini saya di belakang IPD Kajang. Laporan khas berkenaan dengan dilaporkan Ustaz Abdul Hakim Osman selaku jurucakap Hizbut-Tahrir Malaysia dan juga Ustaz Umar Husin, pimpinan pusat Hizbut-Tahrir Malaysia, telah pun dipanggil untuk memberi keterangan pada petang ni sebelum maghrib ni tadi, atas isu, insya-Allah kita akan pertanyakan berkenaan dengan isu yang sedang viral, iaitu penutupan masjid. Jadi insya-Allah boleh kita dapatkan sedikit laporan khusus kerana dipanggil pada hari ini, insya-Allah Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah pun selesai dipanggil untuk memberi keterangan. Jadi daripada pukul 6 suku tadi kita masuk untuk memberi keterangan sampai lepas maghrib lah baru siap keterangan. Pada awalnya kami berdua dipanggil, saya dengan Ustaz Umar Husin dipanggil. Dan kemudian salah seorang daripada kita punya sahabat pun dipanggil juga, yang dikatakan terlibat sekali lah dalam FB yang viral berkenaan dengan aktiviti yang berlaku di sebuah masjid. Jadi keterangan pun kita pun telah memberikan keterangan kepada pihak polis, kita bagi kerjasama sepenuhnya. Dan pihak polis pun tadi melayan kita pun dengan baik dan profesional. Jadi ada laporan, sebenarnya ada laporan yang dibuat oleh seseorang, ini yang diberitahukan kepada kita oleh pegawai penyiasat tadi. Laporan yang menyatakan adanya perhimpunan di masjid yang berkenaan, sehingga kita dipanggil untuk memberikan keterangan kepada pasukan pihak polis berhubung dengan aktiviti yang berlaku. Jadi dengan kata lain, adanya laporan tadilah yang menyebabkan kita tu dipanggil. Apapun, alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan baik, dan kita pun telah habis memberi keterangan. Cuma ada kemungkinan sekiranya siasatan akan diteruskan selepas pada ini, kita akan dipanggil semula. Itu apa yang diberitahukan kepada saya lah oleh pegawai penyiasat tadi. Apakah yang berlaku sebenarnya? Kerana kalau sedikit perhimpunan, adakah terkait dengan SOP ataupun isu yang diangkat oleh penyiasat berkenaan dengan isu? Baik, apa yang berlaku ialah apabila ada sedikit aktiviti selepas solat Jumaat semalam di sebuah masjid. Jadi ada aktiviti yang dilakukan oleh beberapa orang, di mana adanya poster yang dipegang, poster yang merupakan mesej kepada pemerintah untuk membuka masjid. Jadi poster itu dipegang oleh beberapa orang jemaah yang bersolat Jumaat di luar pagar masjid, dan pada waktu telah pun habis solat Jumaat. Jadi poster tersebut menyeru pemerintah untuk membuka masjid bagi membolehkan umat Islam solat Jumaat. Dan dalam poster tersebut terdapat beberapa seruan, di mana dalam poster tersebut menyatakan bahawa haram bagi pemerintah untuk menutup masjid. Dan antara lain juga poster tersebut tertulis bahawa solat Jumaat merupakan fardu ain, yang wajib ke atas setiap Muslim, dan pemerintah yang menutup masjid sehingga tidak membolehkan umat Islam untuk solat berjemaat melakukan satu dosa dan keharaman. Jadi hasil daripada poster itulah sebenarnya yang menyebabkan tularnya Facebook yang berkenaan.
dan di situlah punca kepada laporan polis yang dibuat sehingga kami dipanggil. Jadi ada mesej yang disampaikan di situ bahawa tindakan pemerintah menutup masjid dan tidak membolehkan umat Islam untuk solat berjemaat itu merupakan satu kesalahan dan pemerintah menanggung dosa. Dan itu merupakan satu keharaman apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itulah poster yang terdapat dalam yang dipegang oleh beberapa orang yang terlibat dalam aktiviti tersebut, dan daripada situlah bermulanya viral sehingga adanya laporan polis dan kita dipanggil. Yang penting dalam poster tersebut adanya mesej yang disampaikan kepada pemerintah. Di situlah berlakunya isu. Ustaz, mungkin Ustaz nak sampaikan sedikit pesanan berkenaan dengan isu yang berlaku ni. Jadi agak pelik, maknanya sebagai umat Islam kita punya hak untuk solat, dan bagaimana seolah-olah maknanya halangan dan tekanan ni diberikan kepada umat Islam. Apatah lagi dikatakan Malaysia ni negara yang berpaksi kepada Islam. Jadi ini suatu perkara yang agak pelik. Jadi tindakan terhadap Ustaz tadi, mungkin Ustaz nak sampaikan beberapa mesej berkenaan. Baik, kita tetap dengan pendirian kita bahawa masjid itu tidak boleh ditutup, dan memang pemerintah menanggung dosa apabila menutup masjid walaupun dalam keadaan wabak. Bagi kita nas yang membincangkan tentang solat Jumaat dan juga saf itu merupakan nas yang cukup jelas, nas yang qat'i bahawa masjid itu tetap wajib dibuka. Umat Islam yang mana sihat boleh bersolat di masjid, dan yang sakit itu tidak pergi ke masjid. Tetapi umat Islam tidak boleh dihalang daripada untuk menunaikan solat Jumaat. Apa yang berlaku sekarang adalah apabila pemerintah menutup masjid, umat Islam itu terhalang daripada melakukan solat Jumaat. Atas dasar itulah kita menyatakan bahawa pemerintah ini menanggung dosa dan melakukan keharaman kerana menutup masjid. Kita menyatakan dengan jelas bahawa wabak ini, apa yang berlaku ini, wabak ini tidak menjadi tidak boleh menjadi alasan kepada pemerintah untuk menutup masjid. Kerana kewajipan itu tetap ada di situ. Adanya wabak bukannya kewajipan tersebut terhapus. Adanya wabak bukannya hukum Allah itu boleh diubah. Hukum Allah tidak boleh diubah. Kewajipan untuk solat Jumaat itu tetap berlaku walaupun dalam keadaan wabak. Cuma langkah-langkah keselamatan itu perlu diambil. Itu kita jelaskan pendirian kita sejak dulu. Sama sebagaimana kita menyatakan dengan jelas juga bahawa bukan sekadar masjid yang perlu terus dibuka semasa wabak ini. Saf solat juga itu wajib dirapatkan. Tidak boleh dijarakkan. Menjarakkan saf itu merupakan satu bid'ah yang dilakukan oleh pemerintah ke atas umat Islam. Kerana saf itu ataupun solat itu ada kaifiat dia, ada cara dia, yang mana kaifiat ini tidak boleh diubah. Mengubah kaifiat ini merupakan satu bid'ah. Jadi mesej kita kepada kerajaan secara konsisten sejak daripada dahulu bermulanya PKP sejak daripada tahun lepas sehinggalah sekarang, mesej kita adalah kita tetap mendesak, kita tetap memuhasabah kerajaan agar terus membuka masjid dan membenarkan umat Islam untuk solat Jumaat. Kita merasa heran kerana berlakunya double standard yang begitu ketara, di mana tempat-tempat lain tu dibuka tetapi masjid ditutup. Kilang-kilang dibuka, ramai pekerja boleh bekerja. Kita pasti sudah pasti adanya SOP. Kita juga melihat banyak pejabat-pejabat kerajaan ataupun swasta yang dibuka. Maksudnya ramai orang berhimpun di situ walaupun dalam keadaan mati SOP, tetapi masjid ditutup. Jadi ini yang kita katakan double standard. Begitu juga di masjid itu sendiri, apabila hanya dibenarkan AJK masjid saja yang menunaikan solat, sedangkan yang lain tidak dibenarkan. Ini juga merupakan double standard. Ini yang kita serukan bahawa perkara ini merupakan satu perkara yang salah yang dilakukan oleh kerajaan apabila masjid ditutup, apabila saf solat itu dijarakkan, dan mesej kita itu tetap jelas. Desakan kita, muhasabah kita kepada kerajaan tetap berterusan bahawa masjid itu wajib dibuka, langkah-langkah keselamatan ia perlu diambil, saf itu wajib dirapatkan. Itu mesej kita. Baik, terima kasih Ustaz atas interview kita pada hari ini. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan, dan kita mengharapkan umat Islam terus menyokong dalam usaha untuk kita memuliakan, meninggikan syiar Islam, insya-Allah. Apatah lagi masjid yang kita cintai, rumah Allah, rumah kita, rumah yang patut kita bela dan perjuangkan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di IPD Kajang.